lama cikgu tidak jumpa kamu, jadi cikgu mau tanya kabar kamu terlebih dahulu. Baik, semua cikgu dengar berada dalam keadaan yang sehat. Hari ini kamu bersama dengan saya, Cikgu Suhana binti Kijing. Kamu boleh panggil Cikgu Suhana. Murid-murid, seperti yang kamu tahu, kamu telah pun kembali ke sekolah dan belajar seperti biasa. Macam yang ingin saya ingatkan, kamu semua perlu memakai masker dan menjaga penjarakan sosial sepanjang kamu berada di dalam kelas dan sepanjang kamu berada di persekitaran sekolah. Murid-murid, hari ini kita akan belajar satu topik berkaitan dan mempunyai kait rapat dengan kamu semua. Tapi sebelum itu, cikgu ingin menayangkan kamu satu video, di mana video ini mempunyai gambaran serba sedikit tentang topik kita pada hari ini. Cikgu mau kamu semua cuba paham dan cari message yang ingin disampaikan di dalam video yang cikgu paparkan. Jom kita sama-sama saksikan. Susulan kes gaduh di Kelantan, 2 pelajar tingkatan 3 dan 4 yang terbabit dalam pergaduhan pada Khamis lalu di Sekolah Menengah Pekalan Cepa digantung sekolah selama 2 minggu bermula semalam. Timbalan Pengarah Pendidikan Kelantan, Jaafar Ismail berkata, tindakan disiplin diambil mengikut prosedur biasa sementara menunggu hasil siasatan polis. Jelas beliau, ia bukan kes buli tetapi insiden pergaduhan. Bagi tanah jumpa yo. Saya biar tak ada raga macam itu. Hatu saya biar tu big. Ya pergi kelas kosong. Ya tolak. Ya sepak atau yang jasa ni. Jaafar bercakap kepada media di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekalan Cepa, Kota Baru. Beliau turut meminta ibu bapa jangan mudah percaya dengan aduan anak-anak mereka. Sebaiknya berbincang dengan pihak sekolah terlebih dahulu. Khamis lalu, pelajar tingkatan 3 Aiman Hazim Zulkifli retak di bahagian leher dipercayai bergaduh dengan seorang pelajar lain di sebuah kelas kosong. Ekoran kejadian itu, Aiman Hazim terpaksa dikejarkan ke Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru. Seorang lagi pelajar yang terbabit dilaporkan menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru semalam. Sementara itu, Aiman yang masih dirawat di hospital masih trauma dengan kejadian tersebut. Khususnya pihak sekolah perlu cakna pada sistem tu dah okey. Cuma urus takbir di peringkat sekolah perlu diperbaikkan lagi ya. Misalnya pengawal tu kena ada di lokasi-lokasi strategik lah. Begitu juga unit HAM atau unit disiplin khususnya. Masa pelajar keluar masuk atau waktu puncak balik. Jadi perlu ada pengawal ataupun guru disiplin yang bertugas di tempat-tempat yang strategik tadi. Kes disiasat mengikut Seksyen 325 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan. Bagaimana dengan video yang cikgu paparkan tadi? Adakah kamu sudah mendapat gambaran tentang topik pengajaran kita pada hari ini? Cikgu yakin kamu sudah mendapat gambaran serba sedikit tentang topik kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, video itu tadi menerangkan 2 orang pelajar yang bergaduh dan digantung sekolah. Kamu semua boleh buka buku teks pada halaman 176 dan lihat unit 15 tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Baiklah murid-murid, macam yang kamu lihat di dalam buku teks pada halaman 176, kita akan belajar satu topik yaitu unit 15 berkaitan dengan patuhi peraturan sekolah. Dalam unit tersebut, cikgu akan menekankan terlebih dahulu berkaitan dengan konsep. Terutamanya adalah berkaitan dengan konsep tata cara. Tata cara ialah peraturan yang baik dan telah ditetapkan serta harus dipatuhi. Manakala peraturan di sekolah ataupun undang-undang ini merupakan satu peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah dan semua pelajar perlu mematuhinya. Ianya bertujuan untuk mengekalkan ketentraman, mengekalkan keharmonian, dan mengekalkan kelancaran aktiviti yang akan ataupun yang bakal dilakukan di sekolah. Melalui penerangan yang telah saya berikan tadi, jelaslah bahawa konsep ataupun tata cara dan peraturan sekolah ini perlu dipatuhi oleh setiap pelajar. Macam contoh daripada video yang cikgu paparkan tadi, 2 orang pelajar tersebut adalah contoh pelajar yang tidak mematuhi peraturan sekolah dengan bergaduh dan buat kelakuan yang agak negatif. Disebabkan kelakuan mereka tersebut, mereka digantung sekolah oleh pihak sekolah. Pihak sekolah untuk pengetahuan semua pelajar mempunyai kuasa kerana mereka adalah orang yang mengeluarkan undang-undang dan mereka juga adalah yang bertanggungjawab untuk mengambil apa-apa tindakan berkaitan salah laku yang pelajar telah lakukan.
Cikgu harap kamu semua adalah pelajar yang mematuhi undang-undang atau peraturan yang telah sekolah nyatakanlah. Jadi kalau kamu tidak mengikuti undang-undang, cikgu yakin kamu akan diberi satu hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Tapi cikgu percaya murid-murid cikgu adalah murid-murid yang baik. Baiklah murid-murid, selepas ini kamu akan bersama dengan salah seorang guru, yaitu Cikgu Suhana Nabila, untuk penerangan lebih lanjut berkaitan dengan topik pengajaran kita pada hari ini. Salam sejahtera, saya Cikgu Su. Pada bahagian ini, Cikgu akan terangkan kesan-kesan sekiranya tiada peraturan di sekolah. Jom kita lihat. Pertama adalah dari sudut keselamatan, di mana akan wujud perasaan tidak selamat dan rasa risau berada di sekolah. Kedua adalah dari sudut persekitaran sekolah, di mana sekolah akan berada dalam keadaan kotor dan sampah akan ada di merata-rata tempat. Kesan lain adalah dari sudut kesihatan sekolah, di mana warga sekolah akan mudah untuk terkena serangan penyakit. Kesan lain adalah dari sudut pembelajaran dan pengajaran, di mana akan berlakunya tidak berkesan dan juga terganggu dengan sikap murid yang enggan untuk akur akan arahan guru. Disiplin akan berlakunya pergaduhan, perbuatan vandalisme dan juga kecurian dan serta pelbagai salah laku yang tidak baik. Baik, seterusnya kita akan lihat apakah kepentingan atau faedah peraturan sekolah ini penting dalam sesebuah sekolah. Jom lihat. Pertama sekali, ia akan melicinkan proses pengajaran dan juga pembelajaran di dalam kelas. Hal ini kerana peraturan sekolah akan menjadikan murid untuk sentiasa menumpukan perhatian dan akur akan arahan guru. Kepentingan yang seterusnya adalah dapat membentuk akhlak murid yang terpuji dan juga berdisiplin, di mana peraturan sekolah akan mengajar murid untuk sentiasa bertanggungjawab terhadap tindakan yang akan dilakukan, seperti menghormati guru dan juga tidak terjerumus dengan Kepentingan yang seterusnya adalah dapat mengekalkan keharmonian dan juga kesejahteraan hidup warga sekolah, di mana peraturan sekolah akan kekal memastikan sekolah hidup dalam bekerjasama dan juga bertolak ansur tanpa ada unsur-unsur kejahatan ataupun keganasan. Baiklah, jom kita tengok apa kepentingan yang seterusnya. Kepentingan seterusnya adalah dapat mengukuh perpaduan antara kaum. Sebagaimana kita tahu, kita mempunyai kepelbagaian kaum di dalam sesebuah sekolah. Hal ini akan menyebabkan peraturan sekolah yang telah ditetapkan akan menyebabkan murid tidak terjerumus dengan pergaduhan, tidak saling memahami dan juga gejala yang tidak sihat. Kepentingan yang terakhir adalah dari sudut merealisasikan lagi falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan akhlak rakyat yang mulia, di mana falsafah pendidikan kebangsaan mementingkan perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu demi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Mari kita lihat seterusnya contoh-contoh peraturan yang ada di sekolah. Contoh yang pertama adalah berpenampilan kemas dan juga lengkap ke sekolah. Pastikan anda mengikut etika dan juga kod pemakaian yang betul ke sekolah. Peraturan lain adalah pastikan murid berada di sekolah selewat-lewatnya 10 minit sebelum waktu persekolahan. Wahai murid-murid, ingat untuk sentiasa menghormati guru kerana ia merupakan salah satu peraturan sekolah. Sekiranya tidak hadir ke sekolah, pastikan murid menyerahkan surat yang bertanda tangan daripada ibu bapa untuk menyatakan sebab ketidakhadiran murid ke sekolah.
Mari kita lihat akibat-akibat ataupun kesan sekiranya kita melanggar peraturan sekolah. Kesan yang pertama, murid yang melanggar peraturan sekolah akan diminta untuk berjumpa kaunselor untuk sesi kaunseling. Sekiranya melanggar peraturan sekolah, murid akan dilibatkan dengan program-program ceramah yang menyebabkan pembentukan sasi yang lebih baik. Akibat lain sekiranya murid masih melanggar peraturan sekolah adalah akan dihukum dan juga dirotan. Sekiranya murid tidak mematuhi peraturan sekolah, mereka akan digantung dan juga dibuang sekolah. Hai murid-murid semua, nama Cikgu Franika, dan kamu boleh panggil Cikgu Fran. Hari ini Cikgu akan menemani Anda dalam aktiviti kita pada hari ini. Terdapat 2 aktiviti yang telah Cikgu sediakan untuk kamu. Pertama adalah aktiviti secara bersemuka, dan juga yang kedua adalah aktiviti digital. Aktiviti bersemuka merupakan aktiviti yang akan Anda lakukan secara berkumpulan, yaitu akan Anda lakukan dalam bentuk lakonan, manakala aktiviti digital merupakan aktiviti yang akan Anda lakukan menggunakan tablet ataupun juga komputer dan juga menggunakan jaringan internet. Anda semua belum paham? Mari Cikgu tunjukkan. Aktiviti bersemuka merupakan aktiviti yang mengharuskan kamu untuk melakukan lakonan agar setiap dari kamu mengetahui cara dan dapat mengaplikasikan lakonan yang telah Anda lakukan di dalam kehidupan seharian. Sebelum itu, Anda semua harus membentuk 3 kumpulan, dan setiap kumpulan kamu itu harus mempunyai ketua. Setelah Anda semua membentuk kumpulan, Cikgu akan memberikan situasi kepada setiap kumpulan Anda, dan Anda semua harus berbincang di dalam kumpulan masing-masing bagi melaksanakan aktiviti situasi tersebut. Masa yang akan Cikgu berikan kepada setiap kumpulan adalah 5 menit untuk berbincang bersama-sama. Anda semua harus bergiat aktif di dalam kumpulan tersebut dan memberikan sumbangan kepada kumpulan Anda dengan memberikan ide-ide Anda. Sekarang, Cikgu akan bacakan situasi yang akan Cikgu berikan kepada setiap kumpulan, daripada kumpulan 1, kumpulan 2, hingga kumpulan 3. Ini merupakan situasi bagi kumpulan 1. Terdapat 2 watak, yaitu Zaharia dan juga Karina. Apakah tindakan yang patut dilakukan oleh Zaharia dan Karina? Zaharia mengatakan, "Saya tidak suka akan tajuk ini, susah betul. Saya tidak akan membuat latihan yang diberikan oleh Cikgu." Karina mengatakan, "Saya juga sama seperti kamu. Kamu semua harus melakukan situasi ini bagi membantu apakah tindakan yang patut dilakukan oleh Zaharia dan juga Karina." Situasi yang kedua untuk kumpulan 2 pula ialah terdapat 3 watak, yaitu Razid, Sharan, dan juga Ryan. Zahid mengatakan, "Bolehkah saya masuk ke tandas dahulu? Saya sakit perut." Sharan mengatakan, "Boleh, tetapi kamu perlu membayar RM1 dulu." Ryan mengatakan, "Sharan, kamu tidak patut bercakap begitu. Kasihan Razid, biarlah dia menggunakan tandas dahulu." Tindakan apakah yang patut dilakukan oleh Razid? Ini merupakan salah satu tugas lakonan yang akan dilaksanakan oleh kumpulan 2. Sekarang kita masuk di dalam kumpulan yang ketiga, yaitu terdapat 2 watak, yaitu Niki dan juga Syafia. Niki mengatakan, "Syafia, jangan tutup kipas itu, tutup lampu sahaja." Syafia mengatakan, "Cikgu sudah berpesan sewaktu-waktu rehat, semua Swiss perlu ditutup. Mengapakah kamu melarang saya berbuat demikian?" Niki mengatakan, "Selepas rehat, kita akan balik ke kelas semula. Biarlah supaya kelas kita lebih sejuk." Tindakan apakah yang patut dilakukan oleh Syafia? Situasi ini merupakan situasi yang harus dilakonkan oleh kumpulan 3. Anda semua harus berpikir dengan jernih dan juga
memikirkan perlakuan moral yang patut dilakukan oleh setiap watak-watak tersebut. Selamat berbincang. Bagi aktiviti digital akan dilakukan secara individu. Setiap seorang daripada kamu harus mengeluarkan tablet dan juga laptop karena aktiviti digital ini akan dijalankan secara online. Anda semua, setiap seorang masing-masing akan menjalankan aktiviti ini. Kita akan menggunakan laman web WordWorld. Laman ini adalah laman web yang akan digunakan bagi memastikan setiap seorang daripada kamu mengetahui topik pembelajaran kita pada hari ini. Sesiapa yang belum tahu cara melaksanakan aktiviti ini, jangan risau, cikgu akan terangkan caranya kepada kamu untuk melaksanakan aktiviti ini. Jom! Kamu semua akan masuk ke dalam laman ini. Laman ini merupakan laman WordWorld dan Anda semua akan membuat aktiviti digital Anda di sini. Sebelum itu, cikgu akan mengajar cara-cara bagi melaksanakan aktiviti ini agar kamu semua paham dan tahu cara melakukan aktiviti ini. Pertama-tama, Anda semua harus menekan tombol Start. Tombol ini. Seterusnya, terdapat masa yang diberikan bagi menjawab soalan ini, yaitu 1 menit. Anda juga akan melihat 2 kategori di sini, yaitu contoh peraturan sekolah dan juga kesan melanggar peraturan. Setelah itu, Anda akan melihat 6 pernyataan di sini, yaitu datang awal ke sekolah, penampilan yang lengkap dan kemas, sentiasa menghormati warga sekolah, dihukum dan didenda, diminta berjumpa dengan guru disiplin, digantung atau dibuang sekolah. Datang awal ke sekolah merupakan salah satu contoh peraturan sekolah. Anda perlu menekannya dan meletakkannya di tempat yang ini. Penampilan yang lengkap dan kemas merupakan contoh peraturan sekolah. Anda juga perlu meletakkannya di tempat ini. Manakala dihukum dan didenda merupakan kesan melanggar peraturan. Anda perlu meletakkannya di sini. Diminta berjumpa dengan guru disiplin merupakan kesan melanggar peraturan. Anda juga perlu meletakkannya di sini. Manakala digantung atau dibuang sekolah juga merupakan kesan melanggar peraturan. Anda perlu meletakkannya di sini. Sentiasa menghormati warga sekolah merupakan salah satu contoh peraturan sekolah. Anda perlu meletakkannya di sini. Dan aktiviti selesai. Cikgu akan melihat masa yang diberikan di sini bagi melihat siapakah pemenang bagi aktiviti ini. Terima kasih. Kita sudah melaksanakan kedua-dua aktiviti tadi, yaitu aktiviti secara bersemuka melalui lakonan, dan yang kedua adalah aktiviti dalam talian, yaitu aktiviti digital. Tujuan kita melaksanakan aktiviti ini adalah bagi memastikan setiap seorang daripada kamu mengetahui topik pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini, yaitu akur terhadap peraturan sekolah. Yang kedua, aktiviti digital tersebut akan lebih menarik dan akan lebih mudah difahami melalui kedua-dua aktiviti yang telah kita lakukan tersebut. Yang ketiga, Anda semua tidak akan merasa bosan dan akan seronok melalui permainan tersebut. Yang keempat, karena KED ini dapat meningkatkan pencapaian daripada sikap, minat, serta semangat kamu di dalam kelas. Cikgu harap kamu semua dapat mengubah mentaliti serta sikap kamu dan pemikiran kamu ke arah yang lebih baik. Cikgu harap melalui lakonan yang telah kita lakukan sebentar tadi dapat kamu aplikasikan di dalam kehidupan kamu. Terima kasih. Sekarang kamu semua akan beralih ke Cikgu Victoria dalam aktiviti penilaian dan juga kesimpulan. Bye-bye. Hai semua, saya Cikgu Victoria dan Cikgu akan menemani Anda dalam aktiviti penilaian, yaitu permainan digital Kahoot.
Tetapi sebelum itu, cikgu akan memberikan penjelasan kepada anda bagaimana aktiviti ini akan dijalankan. Cara permainannya adalah langkah yang pertama. Permainan ini akan dimainkan secara individu. Langkah yang kedua, sila masuk ke link https://kahoot.it. Langkah yang ketiga, masukkan kod nombor yang dipaparkan di hadapan skrin layar. Langkah yang keempat, masukkan nama penuh anda. Langkah yang kelima, pastikan anda menjawab soalan berdasarkan apa yang akan dipaparkan pada skrin. Langkah yang keenam, pemain yang mendapat tempat pertama akan mendapat ganjaran.
Sebagai kesimpulannya, peraturan-peraturan yang telah diwujudkan di sekolah adalah bagi meningkatkan disiplin pelajar. Dalam hal ini, sekiranya pelajar mempunyai disiplin yang baik, maka mereka akan dapat menjauhi aktiviti yang tidak bermanfaat, seterusnya dapat menumpukan perhatian dalam pelajaran. Oleh itu, kerjasama daripada pihak ibu bapa dan juga warga sekolah adalah sangat penting bagi membentuk dan menerapkan disiplin kepada anak-anak bagi melahirkan generasi muda bukan sahaja dapat menyumbang kepada keluarga tetapi juga kepada negara.